Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Bosku Najib, hari ini aku ada berita paling buruk untuk kamu. Akhirnya secara rasmi, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan bahawa perbicaraan kes jenayah rompakan SRC1MDB 42 juta ringgit tetap diteruskan bermula pada bulan Ogos tahun 2022. Ya, ini adalah breaking news. Berita paling tergempar, paling mengejutkan Najib Razak. Kerana akhirnya benarlah kata-kata saya. Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan telah memutuskan secara rasmi hari ini perbicaraan kes jenayah melibatkan Najib Razak mencuri dan merompak 42 juta ringgit tidak ditutup dan tidak dibatalkan di peringkat Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Ya, ini adalah kemenangan awal untuk rakyat Malaysia dan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali serta Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan, yang mana menunjukkan semua wayang-wayang politik Najib bersama konco-konconya untuk membatalkan perbicaraan di Mahkamah Persekutuan gagal 300% secara rasmi di Hari Raya Aidilfitri ini. Masin mulut Jufazli Syah Ahmad, bosku Najib. Benar semua analisis dan ramalan saya. Saya sebagai rakyat Malaysia sangat-sangat bangga membaca keputusan rasmi tarikh perbicaraan 7 kes jenayah rompakan 42 juta ringgit Najib Razak dalam kes SRC1MDB ini yang telah diumumkan oleh Mahkamah Persekutuan sebentar tadi. Ya, tepuk lama-lama sikit, tepuk kuat-kuat. Marah, koyak mental Najib Razak, kepanasan, ketakutan sudah, lubang telinga berdarah dan bernanah. Jangan marah bosku, nanti kena jual. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Begitulah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Sememangnya ini dari segi perang saraf, perang psikologi dan perang sentimen. Najib Razak gagal lagi untuk membatalkan perbicaraan 7 kes jenayahnya di peringkat Mahkamah Persekutuan seperti apa yang telah saya jangkakan. Ya, Najib Razak gagal untuk melobi agar 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB dibatalkan di Mahkamah Persekutuan. Kerana akhirnya hari ini tarikh perbicaraan penuh di Mahkamah Persekutuan telah diisytiharkan dan diuar-uarkan oleh Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Pakcik Makcik Oto Arum. Perkara pertama, untuk makluman penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Razak di dalam negara dan seluruh dunia, Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya menetapkan 10 hari mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib Razak untuk 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB 42 juta ringgit. Tarikh yang dinyatakan adalah seperti berikut. Dengar baik-baik ya, bosku Najib. Bermula 15 Ogos tahun 2022 sehingga 19 Ogos 2022. Rayuan Najib Razak untuk mengetepikan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit akan didengar oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Selain itu juga,
Perbicaraan mendengar rayuan akhir Najib Razak akan disambung pada 22 Ogos 2022 sehingga 26 Ogos tahun 2022. 10 hari 5 orang hakim akan mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib Razak, yang mana Mahkamah Persekutuan memerintahkan pihak pendakwaan dan pihak pembelaan memfailkan penghujahan bertulis pada 31 Julai tahun 2022. Perkara itu telah dimaklumkan oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Hafizullah Omar melalui surat rasmi kepada pihak media tempatan dalam negara Malaysia hari ini. Mahkamah Persekutuan turut mengarahkan Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya serta pihak pendakwaan untuk menghadiri perbicaraan kes mahkamah ini pada 15 Ogos 2022 jam 8.40 pagi. Wajib datang awal kerana perbicaraan mahkamah kes Najib Razak akan berlangsung pada jam 9 pagi bermula 15 Ogos 2022 sehingga 26 Ogos 2022. So, semua fitnah politik, gimmick politik, political stunt Najib Razak, Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil dan Cyber Troopers berbayar Najib Razak dalam UMNO, sia-sia kesemuanya. Najib Razak bekerja keras untuk membatalkan perbicaraan 7 kes jenayah rompakan SRC-1 MDB di Mahkamah Persekutuan. Tetapi akhirnya di hari raya Syawal mulia ini, atas izin kuasa Allah, atas nama rule of law, atas nama justice, untuk makluman seluruh dunia, saya ingin mengisytiharkan Najib Razak gagal secara rasmi hari ini untuk membatalkan perbicaraan mahkamahnya buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan tidak mahu untuk mengulang semula perbicaraan 7 kes jenayah rompakan SRC-1 MDB Najib Razak di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tuntutan permintaan seorang penjenayah banduan VIP dalam Malaysia bernama Najib Razak. Beliau menginginkan agar perbicaraan kes jenayah rompakan SRC-1 MDB itu dibatalkan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Sayang, 1000 kali sayang ya, bosku Najib, Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil, masin mulutku, bosku, Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan secara muktamad menetapkan perbicaraan kes jenayah kamu Najib Razak untuk kali terakhir akan bersambung segera pada 15 Ogos tahun 2022. So, Najib Razak, tolong bersedia. Jangan pula kau berhujah bersama Tan Sri Shafie Abdullah dan pasukan peguam bela hebat kamu tak tahu di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Tolong import cepat-cepat peguam diraja British kamu Najib Razak. Kau ada 3 bulan daripada sekarang untuk bersiap sedia. Jangan kau sibuk berpolitik pula. Kalau PRU15 itu ditangguhkan oleh Ismail Sabri dan Kerajaan Perikatan Nasional Kerajaan PAS dan Kerajaan UMNO di Putrajaya, maka ini bermaksud secara prospek jika Najib Razak berhujah tak tahu di Mahkamah Persekutuan, bosku Najib akan check in dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU15. Ini sangat-sangat bahaya untuk kedudukan Najib Razak yang sudah gagal untuk membatalkan perbicaraan 7 kes jenayah rompakannya bernilai 42 juta ringgit di peringkat Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya hari ini. Ini kegagalan awal yang sangat-sangat memalukan ya.
Najib Razak, wahai peguam-peguam hebat Najib Razak di seluruh dunia. Ya, seorang penjenayah yang mengugut hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia sudah gagal untuk membatalkan semua perbicaraan kes jenayahnya dalam Mahkamah Malaysia. Seorang penjenayah perompak penyangak nombor 1 di dunia yang wanted dalam negara Malaysia berdaulat ini bernama Najib Razak. Sangat-sangat marah, sangat-sangat kecewa kerana 7 kes jenayah rompakan SRC-1MDB Najib Razak itu tetap diteruskan untuk dibicarakan pada bulan Ogos tahun ini juga. Sudah tidak boleh ditangguhkan ya Najib Razak, sudah tak boleh U-turn. Sekarang baru ada rasa menyesal merompak. Aku dah kata, maklumat sulit yang saya terima telah menyatakan memang kes-kes jenayah kamu berprofil tinggi. Najib Razak tak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia, tak boleh ulang tayang kerana keputusan sudah dibuat oleh Hakim Mahkamah Rayuan yang mengesahkan keputusan yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah benar, sahih dan valid. Kamu Najib Razak dalam utama merompak 42 juta ringgit duit pelaburan rakyat Malaysia dalam syarikat SRC International, bekas anak syarikat 1MDB, yang mana bukti rompakan itu ditemui dalam akaun bank pribadi AM Bank atas nama kamu Najib Razak di cawangan AM Bank Kuala Lumpur, Malaysia. Jika skrip rayuan Najib Razak di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan diguna pakai semula oleh Tan Sri Shafie Abdullah dan peguam-peguam hebat Najib Razak di peringkat mahkamah terakhir, iaitu Mahkamah Persekutuan di Istana Kehakiman Putrajaya, saya kira ini adalah satu usaha rayuan yang sia-sia. Saya jangkakan Najib Razak akan tipu 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan menggunakan skrip derma Raja Arab Saudi. Najib Razak akan lari tajuk daripada tajuk perbahasan kes jenayah beliau sendiri melibatkan kes rompakan 42 juta ringgit dana SRC-1MDB. Saya jangkakan Najib Razak dan konco-konconya akan memfitnah hakim-hakim Mahkamah Persekutuan jika beliau kalah teruk 5-0. Yang mana perbicaraan kes SRC-1MDB ini akan tamat awal pada 26 Ogos 2022. Saya ingatkan perbicaraan mahkamah kamu akan bersambung pada tahun 2023 Najib Razak. Tetapi ya, ini tarikh sangat cepat. Dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan. Dengan sangat berani, tanpa menghiraukan ugutan politik, seorang penjenayah banduan penyangak nombor 1 di dunia itu, akhirnya Ketua Hakim Negara, seorang wanita Iron Lady dalam institusi kehakiman negara, bertegas. Perbicaraan Mahkamah Najib Razak tetap diteruskan dan dipercepatkan pada 15 Ogos 2022 sehingga 26 Ogos 2022. Najib Razak gagal untuk menghalang kuasa Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Najib Razak cuba mencabar kuasa Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim dalam institusi kehakiman negara Malaysia berdaulat ini. Kita memang tahu penasihat-penasihat di belakang Najib Razak mengajar penjenayah penyamun penyangat nombor 1 di dunia itu untuk menghancurkan institusi kehakiman negara Malaysia. Kita tahu siapa penasihat di belakang kamu Najib Razak.
Ini antara punca kamu kalah 7 kes jenayah rompakan SRC1 MDB di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelum ini. Kamu banyak duit tetapi semua penasihat-penasihat kamu kurang cerdik. Ya. Sangat-sangat ironi. Seorang penyamun, penyangak, pencuri nombor 1 di dunia, harta haramnya mencecah trilion-trilion US dollar. Tetapi penasihat-penasihat di belakang bosku berjaya menghancurkan Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia. Saya yang tidak ada duit dalam akaun bank saya boleh menang dalam Mahkamah Malaysia sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022. Saya, Kingmaker Politik Malaysia generasi baru, anak muda, rakyat Malaysia yang tidak ada pendapatan, tidak ada duit dalam akaun bank peribadi 2.6 bilion ringgit, boleh menang dalam semua kes-kes politik yang dibuka oleh geng-geng kamu, bosku, dalam Mahkamah Malaysia. Kamu patut malu. Kamu orang kaya yang moto hidupnya cash is king. Duit, sangat banyak. 7 keturunan makan pun tak habis guna duit haram 1MDB. Tetapi ya, atas izin kuasa Allah kamu kalah. Sehingga kamu gagal untuk membatalkan perbicaraan kes jenayah SRC1 MDB 42 juta ringgit di semua peringkat Mahkamah Malaysia. Usaha kamu sebelum ini, Najib Razak, mahu membatalkan dan tutup 7 kes jenayah rompakan SRC1 MDB. Di peringkat awal sudah gagal, apatah lagi di peringkat akhir ini. Ini membuktikan duit kamu yang banyak itu tidak membantu kamu untuk menang dalam perang SRC1 MDB dalam Mahkamah Dunia ini. Najib Razak dan konco-konconya sentiasa menyemak akaun bank peribadi saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Anda boleh semak akaun Maybank saya. Anda tahu nombor akaun Maybank saya berapa. Anda semua tahu nombor kad pengenalan saya apa. You can check on the system. Saya kira hanya berapa ringgit sahaja duit saya dalam negara ini. Tetapi saya tak pernah kalah dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak. Sehingga kamu tumbang PRU 14 secara mengejut. Kerana suara keramat kuasa sakti yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan untuk generasi kami. Anda sangat kaya raya, sepatutnya anda kebal. Anda sepatutnya tidak dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak. Tetapi sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial. Memalukan dan sangat-sangat memalukan. Seorang penjenayah, mafia penyamun penyangak, banduan yang menghitung hari check in dalam penjara Sungai Buloh bernama bosku Najib, terkejut badak hari ini menerima surat tarikh rasmi perbicaraan 7 kes jenayah rompakan SRC1 MDB yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan. Kes mahkamah kamu buat kali terakhir akan bersambung 15 Ogos 2022 sehingga 26 Ogos 2022. Are you ready, Najib Razak? To check in penjara Sungai Buloh? Not ready. Kalau tak ready, itu bermasalah lah ya. Adakah anda sudah bersedia untuk kalah lagi 5-0 di Mahkamah Persekutuan? Menggunakan hujah tak tahu. Kalau tak ready sampai guna hujah tak tahu ni, saya tidak terkejut sebagai generasi baru dapat menyaksikan seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, seorang penyamun penyangak yang sangat kaya raya dalam Malaysia disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh tak lama lagi. Marah?
Takut? Waktu kau merompak, ndak pula kau takut. Waktu kau shopping bersama bosku Rosma guna duit SRC1MDB? Wah. Kau tak fikir pun penjara Sungai Buloh. Kalau betul kau kebal, Najib Razak, 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB kau di Mahkamah Persekutuan boleh dibatalkan. Kabel kau sangat besar, aku tak ada kabel. Saya tak ada masalah nak berperang dengan mana-mana pemimpin dan penguasa dalam negara Malaysia berdaulat ini. Tetapi track record saya very, very powerful. Saya tak pernah disumbat dalam penjara Sungai Buloh macam kau, Najib Razak. Saya tak pernah dijatuhkan hukuman bersalah penjara 12 tahun. Tetapi kau, ini balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala, karma. Dulu kau berkuasa, kau selalu tangkap Jufazli Syahmat, Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil, cyber troopers dalam UMNO. 3 juta ahli UMNO ketawakan saya dulu tahun 2019. Kerana rumah saya diserbu jam 3 pagi oleh orang-orang kau. Tetapi kini dunia berputar. Setelah kau hilang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, setelah kau kalah 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB, saya dan lebih 32 juta rakyat Malaysia menyaksikan kamu dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Kelemahan terbesar kamu, Najib Razak, adalah Mahkamah Malaysia. Kamu membuat serangan-serangan politik ke atas Ketua Hakim Negara, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, dan kamu membuat serangan politik yang sangat-sangat menjijikkan ke atas institusi kehakiman negara Malaysia berdaulat ini. Tak guna kamu minta rayuan di Mahkamah Persekutuan lagi. Kerana awal-awal kamu sudah mencari nahas, mencari maut. Kamu upah orang-orang kamu untuk memfitnah, menyerang Ketua Hakim Negara yang menjalankan amanah dan tanggungjawabnya di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan Perdana Menteri, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia, mengangkat kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan dalam institusi kehakiman negara. Bosku Najib, apa guna lagi kau nak merayu di Mahkamah Persekutuan untuk bebas daripada penjara 12 tahun itu? Kalau kau mengisytiharkan perang ke atas semua hakim-hakim dalam negara ini yang tidak ada jenayah. Ini adalah satu tindakan yang tidak bijak, yang kurang cerdik. Ini tindakan yang kamu buat, Najib Razak, sangat-sangat dupang, sangat-sangat belau. Kamu gali lubang kubur sendiri. Kamu takut dibicarakan dalam Mahkamah Persekutuan. Kamu takut berhadapan dengan Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan sehingga kamu memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun ke atas kamu. Kamu boleh menang di Mahkamah Persekutuan sekiranya duit-duit trilion US dollar kamu di seluruh dunia boleh membeli Mahkamah Malaysia. Tetapi sehingga saat ini kamu gagal untuk merasuah semua hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia sehingga menyebabkan kamu koyak mental bersama Raja Petra, Lokman Adam dan Hisham Jalil. Bersama lebih 3 juta ahli UMNO yang tak sanggup, yang tak sedia tengok kamu disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Kamu yang bersalah dalam 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB ini, kamu kantoi menjadi watak utama dalang utama merompak 42 juta ringgit itu. Bukan Hakim Muhammad Nazlan, bukan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan, bukan Ketua Hakim Negara, bukan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan yang buat semua jenayah itu.
So, dengan pengumuman tarikh perbicaraan mahkamah terakhir Najib Razak untuk 7 kes jenayah SRC1MDB ini membuktikan kamu Najib Razak gagal untuk hijack institusi kehakiman negara. Kamu Najib Razak sudah tidak ada kuasa untuk mengawal hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia Berdaulat ini. Saya ingin mengumumkan kepada seluruh dunia, institusi kehakiman Malaysia itu bebas daripada campur tangan politik. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia itu tidak boleh dikawal, tidak boleh dikontrol, tidak boleh dikuasai oleh Najib Razak dan konco-konconya dalam negara Malaysia Berdaulat ini. Ya, semua usaha-usaha game wayang politik Najib Razak bersama Raja Petra, bersama Luqman Adam, Hisham Jalil, Ali UMNO, mereka mahu menguasai institusi kehakiman negara semula seperti zaman dulu kala Najib Razak menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia dari tahun 2009 sehingga tahun 2018. Tapi Najib Razak tak boleh terima hakikat dia sudah tumbang pada PRU 14 lalu. Hari ini 9 Mei 2022. Sudah 3-4 tahun berlalu, bosku Najib. Kamu hilang jawatan Perdana Menteri, hilang segala kuasa dan pangkat sehingga kamu tidak boleh lagi kawal hakim-hakim dan institusi kehakiman negara Malaysia. Hari ini institusi kehakiman negara dikuasai oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara Malaysia. So, Najib Razak dah dapat bantuan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk tutup 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB? Tak dapat kan? Kau ingat, kalau kau dijemput berhari raya di Istana Negara, kes kau akan selesai. Tidak semudah itu. Ya, selama ini saya menerima intelligence briefing yang menyatakan bahawa apa sahaja gimmick politik yang dibuat oleh mana-mana kumpulan politik untuk campur tangan dalam institusi kehakiman negara tetap tidak boleh hijack kuasa-kuasa hakim yang tetap berani menegakkan justice, menegakkan rule of law, menegakkan the supremacy of federal constitution demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Yes, national interest, Malaysian interest in our judiciary institution is the priority of the government of Malaysia today. Pakcik makcik Otok Arung, kita masih ada harapan kerana institusi kehakiman negara kita gagal dihancurkan oleh Najib Razak, banduan penjenayah penyamun penyangak nombor 1 di dunia itu. Bukan Najib Razak yang berkuasa dalam Mahkamah Malaysia. Kalau Najib Razak yang berkuasa dalam Mahkamah Malaysia, Najib Razak boleh bebas 42 kes jenayah rompakan dia. Semua kes dia boleh ditutup sekelip mata. Tetapi ya, Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia, tangan-tangan kait politik Malaysia tetap bertegas. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Untuk semua kes-kes jenayah berprofil tinggi melibatkan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansor, Jolo dan konco-konco mereka dalam negara ini. So, takziah saya ucapkan kepada Najib Razak yang sudah hilang kuasa untuk mengawal institusi kehakiman negara. Ketua Hakim Negara lebih berkuasa daripada kamu, Najib Razak. Hakim-hakim yang bertauliah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Perdana Menteri, oleh Kerajaan Malaysia itu lebih berkuasa daripada kamu, Najib Razak, dalam institusi kehakiman negara. So,
Kalau kamu terus memfitnah dan merancang untuk menghancurkan institusi kehakiman negara, saya tidak terkejut jika kamu kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan tak lama lagi. Saya tak terkejut jika 42 kes jenayah rompakan kamu yang masih tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia hari ini. Kamu bukan sahaja kalah semua kes jenayah itu, kamu akan jadi gila meringkuk dalam penjara Sungai Buloh sampai mati, bosku. Mark my word, ha? Masih ni mulutku, bosku Najib. Mau bunuh saya, mau bom sifu saya, mau ugut hakim-hakim lagi. Kau pilih jalan mati, bosku Najib. Kau tamak. Kau gilakan pangkat, uang, harta dan kuasa dunia ini sehingga kau menghancurkan diri kau sendiri. Jangan kau salahkan Jufazli Syekh Ahmad. Jangan kau salahkan Agong, salahkan Ismail Sabri, salahkan Muhyiddin dan Dr. Mahathir. Kau yang merompak 42 juta ringgit itu. Bukan saya. Bukan Ketua Hakim Negara, bukan Hakim Muhammad Nazlan, bukan lebih 32 juta rakyat yang merompak duit SRC1MDB itu. Kau yang merompak. Ahli-ahli UMNO yang amat saya hormati, bukan saya yang merompak berbilion-bilion ringgit duit SRC, duit 1MDB itu. Kenapa kamu marah dengan saya? Penyamun penyangak banduan penjenayah nombor 1 di dunia bernama Najib Razak itu. Kenapa kamu tak marah? Oh, lupa. Kamu semua ahli-ahli UMNO pun bersekongkol dengan bosku merompak berbilion-bilion ringgit duit 1MDB. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam kirim salam rindu, bosku. Checkmate and game over. Bosku Najib yang gagal dan terus gagal untuk menutup dan membatalkan 7 kes jenayah rompakan SRC1MDB dalam Mahkamah Persekutuan Malaysia secara rasmi hari ini. Checkmate and game over. Bosku Najib yang semakin takut terkencing-kencing, tercerit-berit keluar tai kerana tarikh perbicaraan terakhir untuk kes rompakan SRC1MDB 42 juta ringgit diumumkan akan berlangsung pada 15 Ogos tahun 2022. Bukan tahun 2023, bosku Najib. Tolong bersedia kemas barang-barang kau, bosku. Banyak duitmu kan? Mudah-mudahanlah duit haram yang kau makan tu bersama Rosmah boleh selamatkan kau dalam mahkamah dunia dan mahkamah Allah. Ini baru pembalasan Allah di dunia, bosku Najib. Pengajaran terakhir. Duit haram yang kau rompak daripada rakyat dan negara ini akan menghancurkan kau dalam penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam Allah. Pakcik, makcik, Oto Arum, siapa kata jadi kaya raya guna duit rompakan haram ini boleh hidup tenang, boleh hidup tentram? Ini Najib Razak tak boleh tidur malam sudah ini di hari raya. Sebab perbicaraan kes rompakan SRC1MDB peringkat akhir di Mahkamah Persekutuan dipercepatkan oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. So, anda rasa-rasalah kalau Najib Razak tu cakap tak tahu lepas ni, boleh menang kan Najib Razak tu? Boleh menang 5-0 atau kalah 5-0? Raja Petra, Luqman Adam, Hisham Jalil, 3 juta ahli UMNO. Backup kamu punya bos lanun penyangak 1MDB, pengkhianat petualang agama bangsa dan negara itu yang memalukan nama Islam, memalukan nama Melayu dalam negara Malaysia berdaulat ini. Bosku Najib, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam, pintunya terbuka luas untuk kamu, wahai pemimpin iblis, syaitan, dajjal, laknatullah, yang bangga merompak harta rakyatnya dan harta negaranya berbilion-bilion ringgit. Marah? Kepanasan? Koyak mental? Kita masih hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.
Wahai bosku Najib, banduan penjenayah penyangga Wan MBB yang semakin takut dibicarakan dalam mahkamah persekutuan, yang semakin takut disumbat dalam penjara dunia dan penjara neraka jahanam Allah. Game is over, bosku. Terima kasih.